Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Muslimin muslimat sidang penonton, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat serta keizinannya sama-sama dapat kita berada pada pagi ini, pada pagi yang kita katakan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan serta keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada pagi ini di dalam kuliah subuh saya akan bacakan hadis daripada kitab Riyadhus Salihin, iaitu bab yang ke-188. InsyaAllah kalau kita mempunyai kesempatan, dan saya akan bacakan dalam bab yang ke-192 insyaAllah. Kita lihat kepada bab yang 188 dahulu, iaitu pada pagi ini saya nak membawa kepada tajuk bab salatu subh wal asr. Bab salat kelebihan salat subuh dan asar. Sebelum ni kalau kita ingat, saya telah baca kepada tuan-tuan iaitu bab tentang fadilat salat. Dan pada pagi ini saya nak membawa kepada tuan-tuan iaitu tentang kelebihan salat subuh dan asar. Kita lihat kepada beberapa hadis dahulu, lepas tu kita akan terangkan sekali. Yang pertama, an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla bardain dakhala al-jannah, muttafaqun alaih. Hadis yang kedua, an Zuhair bin Imarah bin Ruwaibah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lan yalijan nar ahadun salla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, yakni al-fajr wal asr. Hadis rawahu Muslim. Kata pengarang kitab ini, penulis kitab ini, dia meletakkan dua hadis ini, iaitu bab fadilat kelebihan solat subuh dan asar. Iaitu dua solat ini Allah Ta'ala muliakan dia dan Allah Ta'ala beri kelebihan kepada dia daripada solat-solat yang lain. Kita tak katakan solat-solat lain tu tak penting. Oh, kalau gitu kita sembahyang solat subuh dengan asar saja. Tak. Solat-solat ini dia ada kelebihan dia yang khusus yang Allah Ta'ala letakkan di dalam keseluruhan solat ni. Allah Ta'ala seperti mana yang kita telah beritahu, kita ini adalah hamba kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Bila kita katakan hamba kepada Allah Ta'ala, kita kena ikut segala perintah Allah Ta'ala. Sebab kita ni hamba. Bila kata hamba, dia tak boleh nak cakap banyak. Apa yang Tuhan dia suruh, buat. Tapi disebabkan sifat kasih Allah, sifat penyayang Allah, sifat pemurah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun kita sebagai hamba, dia suruh kita buat, dia bagi pahala kepada kita. Kalau Allah Ta'ala tak bagi pahala, tak ada masalah apa. Pasal kita hamba dia. Tapi disebabkan Allah Ta'ala mempunyai sifat kasih sayang dia yang lebih, dia bagi kepada kita pahala. Dan dalam solat subuh dan asar ini, dia ada kelebihan yang lebih khusus. Seperti mana yang dalam hadis yang telah saya bacakan tadi. Iaitu daripada yang pertama, daripada Abi Musa al-Ash'ari, daripada Abi Musa radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang sesiapa yang solat bardain, solat dua sejuk, solat bardain, dua waktu sejuk, dakhalal jannah, telah masuk ke dalam syurga, akan masuk ke dalam syurga. Iaitu solat bardain ini solat asar dan solat subuh dan solat asar. Yang kedua, daripada Zuhair bin Imarah bin Ruwaibah radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak akan masuk ke dalam api neraka jika seseorang itu dia sembahyang sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari, iaitu solat fajar, solat subuh dan solat asar. Jadi daripada solat ini, kalau kita melihat daripada dua waktu ini, subuh dan asar,
Dia seolah-olah dua solat ini, dua waktu ini, dua waktu yang mustaqillah ataupun dua waktu yang berasingan. Apa maksud waktu yang berasingan? Solat asar, selepas solat asar, dia tidak ada solat lain. Melainkan maghrib satgi noh. Kok lepas main asar dia nak sembahyang sunat apa semua tak ada. Begitu juga dengan solat subuh. Dia tidak ada solat lain melainkan lepas terbit matahari. Jadi nak katakan dua waktu ni antara dua waktu yang kita katakan yang mempunyai kelebihan yang Allah Taala letakkan di sini. Seterusnya dalam hadis ni juga Nabi beritahu man shalla bardain, barang siapa yang solat dua waktu yang sejuk. Apa maksud dua waktu yang sejuk? Waktu subuh, apa yang sejuknya tu sebelum subuh itu waktu tengah malam. Tengah malam tu dia sejuk sampai pagi tu dia sejuk. Kita katakanlah orang bila bangkit tidur, dia yang antara payah nak bangkit ni antara dia solat subuh. Pasal apa payah nak bangkit? Dia selimut, duduk dalam selimut tu. Bila dia duduk dalam selimut tu, dia sejuk, dia apa semua tu, yang tu bar. Yang pertama, sejuk dia tu. Yang kedua, asak. Asak sejuk lah. Asak dia nak masuk sejuk. Pasal dia dah petang dah. Dia tak hangat macam mana zuhur. Dan dia tu, yang dianggapkan bardain tu dua solat yang di waktu yang sejuk. Solat subuh dan solat asar. Man shalla bardain. Dan Nabi SAW beritahu, dakhalal jannah, masuk ke dalam syurga. Nanti kita akan ni sikit. Seterusnya yang kedua, tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang solat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam, iaitu solat subuh dan solat asar. Seterusnya hadis yang lain, an Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla subh fahuwa fi zimmatillahi fanzur ya ibnu adam la yatlubannaka Allahu min zimmatihi syai'. Hadis rawahu Muslim. Saya baca dulu hadis, kemudian saya bacakan maksud dia. Seterusnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar yajtami'una fi salati subhi wa salati al-'asri thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhumullah wa huwa a'lam bih kaifa taraktum ibadi fayaqulun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun muttafaqun alaih. An Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu qala كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. Seterusnya an Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taraka salatul asr faqad habita amaluh. Daripada Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang sesiapa yang salat subuh maka dia di bawah tanggungan Allah. Maka lihatlah wahai anak Adam, jangan sampai Allah menuntut kepadamu sesuatu yang daripada tanggungannya. Pencerita dia. Bila kata seorang tu melakukan solat subuh, dia seolah-olah pembuka amalan-amalan baik kita. Jadi bila seorang tu membuka amalan solat subuh itu membuka amalan baik kita, kita bayangkan bila kita tidur, kita bangun, kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu baru cerita solat subuh, tak pi cerita sembahyang sunat subuh lagi, tak cerita sembahyang subuh di masjid lagi. Ni baru cerita kepada solat subuh. Dia
bila dia bangun, dia menghadapkan muka dia kepada Allah SWT dengan dia melakukan solat, dia di dalam tanggungan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dia amalan-amalan dia itu telah diberi jaminan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalaulah orang tak sembahyang subuh, di sini Nabi katakan jangan sampai Allah menuntut kepadamu sesuatu dari tanggungannya. Jangan bagi Allah ungkit balik kalau orang tu tidak melakukan solat subuh. Itu yang pertama. Kedua, hadis yang seterusnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikah, berganti-ganti malaikat untuk menyertai engkau pada waktu malam dan pada waktu siang. Mereka berkumpul pada salat subuh dan salat asar. Kemudian mereka naik ke langit, yang mana kemudian mereka naik ke langit apabila ditanyakan Allah kepada mereka, sedangkan Allah Ta'ala mengetahui, bagaimana kamu meninggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami meninggalkannya ketika mana dia bersolat, dan kami datang kepadanya mereka bersolat. Maksud dia, kita daripada hadis ni, malaikat ada malaikat subuh, ada malaikat petang. Dan malaikat tu dia berganti-ganti. Dia tukar shift. Bila malaikat ni dia naik ke langit, Allah Ta'ala akan tanya mereka, tinggal hamba ni dia dah buat apa? Allah Ta'ala bukan tak tahu, Allah Ta'ala tu tahu. Mereka pun bagi tahu, kata, kami tinggal dia dalam keadaan dia bersolat. Alangkah indahnya kalau benda macam tu. Kami tinggal dia tengah buat maksiat. Apa kita nak jawab kepada Allah Ta'ala? Apa kelebihannya lagi? Sedangkan Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala tanya. Ini nak menunjukkan, kalau kita tahu satu-satu benda, kita tanya lagi. Nak tunjukkan kata benda tu penting. Kalau benda tu tak penting, kita tahu, kita buat tak tahu, kita tak tanya dah. Kita tahulah dia tu dah berjaya ke, dia tu dah ni apa semua. Kita dah tahu dah. Kita tak pergi tanya lagi kat dia. Tapi bila dia tu dah berjaya, dia tu dah dapat apa-apa, kita memang dah tahu. Kita pergi tanya pula. Tu nak menunjukkan kita ambil berat kepada dia. Kan? Seterusnya, daripada sini juga, Allah tanya malaikat kepada ketika mana solat subuh, malaikat subuh dia naik dan malaikat asar dia naik ke langit. Yang mana di situ pertukaran amalan, yang kata amalan itu diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan malaikat tu kata kami meninggalkan dia dalam keadaan dia solat. Yang tu nak menunjukkan kalau Allah malaikat menyampaikan berita tu kepada Allah Taala, nak menunjukkan adanya kebaikan kepada kita. Pasal apa kebaikan kepada kita? Dia tak tanya kita sepanjang hari tu kita buat apa, sepanjang malam tu dia tak tanya. Dia tanya tanglas tu. Tinggal tu dia buat apa? Dia solat. Dan benda yang pengakhiran itu menunjukkan, kita katakan menunjukkan benda yang berita yang baik. Kalau pengakhiran itu tak baik, menunjukkan segala yang dalamnya itu tak baik. Segala yang belakang-belakangnya itu tak baik. Macam mana? Contoh. Kita bawa kereta laju. Lepas tu kena speed trap. Kena speed trap tu, disebabkan kita laju tu kena speed trap, polis akan ambil kata hang memang bawa kereta laju. Tapi kalaulah kita bawa kereta pelan-pelan, tiba-tiba satu tempat tu kita bawa laju, macam mana tak kita tekan laju, kena speed trap, boleh kita bagi tahu kat polis, dok sebelum ni 50 km tu saya bawa pelan ya. Yang saya bawa laju tang ni ya, tang dekat sini saya bawa laju. Ada polis nak kata, "Dak, oh kalau lagu tu tak apalah, hang lepas pasal hang bawa sikit je laju, yang lain tu hang bawa pelan." Tak.
Dia akan kira yang kena tangkap tu. Kena tangkap itulah yang dia nak ambil hukum. Jadi itu katakan, bila malaikat dia menyampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kata kita ni sedang solat, kita apa semua, yang tu nak menunjukkan pengakhiran kita, cerita dia, insya-Allah kita akan dapat benda yang baik. Itu kata pentingnya pentingnya dalam keadaan kita nak menjaga solat, antara ada solat asar dan solat subuh dan solat asar. Seterusnya kita lagi. Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu katanya, ketika mana kami di sisi Nabi SAW, Nabi melihat bulan Lailatul Badr, bulan purnama. Ada yang mengatakan pada 14 hari bulan purnama. Dia bila katakan bulan purnama ni dia bulan elok. Mereka bersama dengan Nabi melihat bulan purnama. Dan Nabi bersabda kepada mereka, Nabi bagi tahu kepada mereka, sesungguhnya kamu akan melihat Tuhan kamu seperti mana kamu melihat bulan ini. Iaitu tidak ada kesukaran pada melihatnya. Nampak jelas tak ada kesukaran pada melihatnya. Sesungguhnya jika kamu mampu untuk tidak dikalahkan solat sebelum subuh, sebelum terbitnya matahari, dan solat sebelum tenggelamnya matahari, maka lakukanlah. Apa mak cerita dia? Sahabat bersama dengan Nabi SAW. Bila bersama dengan Nabi SAW tengok bulan, Nabi bagi tahu kata, kamu akan melihat Tuhan kamu seperti mana kamu melihat bulan ini. Bukan nak cerita Allah Ta'ala tu macam bulan, tak. Tapi nak kata jelasnya melihat Allah Subhanahu Ta'ala. Sagi kata tu, Allah Ta'ala macam bulan, tak. Yang tu bukan sama sekali. Tapi jelasnya manusia akan melihat bulan. Dan dalam hadis ni juga Nabi bagi tahu kata, kalau kamu mampu untuk tidak dikalahkan pada solat sebelum matahari terbit dan solat sebelum matahari terbenam, maka lakukanlah. Ataupun maksud dia di sini, jangan sampai dikalahkan, jangan sampai kita tak solat subuh dan jangan sampai kita tidak solat solat asar. Itu maksud daripada hadis ini. Maksud kita kena semayang subuh dan asar. Okay. Daripada sini juga kita melihat kan, kenapa solat subuh dan asar yang ditekankan, solat lain macam mana? Cerita macam solat subuh dengan asar, ya kalau gitu solat lain tak payah kot. Kan? Semayang, rukun semayang ni solat 5 waktu. Lepas tu yang cerita subuh dengan asar pasal apa? Awak tak cerita solat maghrib, solat zuhur, solat isya. Kenapa diceritakan solat subuh dengan asar? Sebab dia ada kelebihan dia. Dia ada kepentingan dia. Kalau yang lain tak buat, yang lain kena juga. Tapi yang ni lebih penting. Yang ni lebih istimewa. Contoh. Kita suka bagi contoh. Musim PKP. Musim orang semua kena duduk rumah ni. Yang boleh keluar ke kedai ni suami. Ketua keluarga. Kalau ikut undang-undang dia ketua keluarga. Perempuan tu, isteri tu tak. Isteri kena duduk rumah. Dalam isteri ni, dia bagilah senarai. Senarai kena beli yang ni, kena beli yang ni, kena beli jintan, kena beli kulit kayu manis, kena beli susu, kena beli telur, kena beli beras. Macam-macam lah senarai yang isteri dia bagi. Masa nak keluar rumah, isteri dia pesan, abang, jangan lupa beras tau. Abang jangan lupa beras tau. Dia pesan 2 kali-kali. Sedangkan dia bagi senarai tu 1 kertas. Pasal apa yang dia pergi pesan jangan lupa beras tu? Pasal beras tu penting. Yang lain penting ke tak? Yang lain penting juga nak masak. Tapi nak katakan yang benda ini terlalu diambil beratkan. Yang lain penting. Tapi yang ni lebih ambil berat. Solat lain penting. Tapi solat subuh dan asar itu lebih diambil berat.
Kita tak menafikan solat-solat lain tu tak penting. Solat lain semua penting. Tapi di sini dia ada kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita manusia sebagai hamba dia. Kok kata, boleh tinggal tak? Memang sama sekali tak boleh tinggal. Tapi yang ni Allah Ta'ala bagi, Nabi SAW beritahu, kata Allah Ta'ala berikan kelebihan yang lebih pada solat ni. Seterusnya, yang nak kata penting lagi di mana? An Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salatal asr faqad habita amaluh. Hadis rawahul Bukhari. Hadis ni daripada Buraidah radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang sesiapa yang meninggalkan salat asar, tak semayang asar, hafizu ala salawati was salatil wusta, salat asar, jagalah, hafizu ala salawati, jagalah atas salat-salat, was salatil wusta, dan semayang wusta, salat asar. Dalam hadis ni kata, barang sesiapa yang meninggalkan salat asar, maka telah terbatallah amalannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Terbatal amalannya. Dia tinggalkan satu solat asar, terbatal amalannya. Apa yang kita cerita terbatal amalan ni macam mana? Satu solat asar ni satu solat yang besar sungguh. Nabi tak kata semayang maghrib membatalkan amalan-amalan sebelum ni. Tak kata semayang isya membatalkan amalan-amalan sebelum ni. Semayang zuhur membatalkan amalan-amalan sebelum ni. Nabi bagi tahu kata semayang, siapa yang meninggalkan solat asar, terbatal amalannya. Yang kata terbatal amalan ni bila katakan dikatakan di sini waqad istadalla ba'dal ulama, telah sebahagian ulama telah menggunakan ini sebagai satu dalil ala atas man taraka salatal asr kafar. Barang sesiapa yang meninggalkan solat asar boleh menjadi kafir. Sebahagian ulama dia kata macam tu. Dia menggunakan dalil ni, dia kata siapa yang tinggalkan solat asar dia boleh dianggap sebagai kafir. Pasal dia kata kat sini li'annahu la yahbata a'mal illa riddah. Setiap amalan itu tidak akan terbatal melainkan dengan kufur. Amalan kita tak terbatal melainkan kita jadi kafir baru batal. Yang tu asalnya macam tu. Katakan kalau saja-saja nak membatalkan amalan itu, tak ada. Amalan, keseluruhan amalan terbatal apabila seorang itu jadi kafir. Tapi dalam hadis ni kata siapa yang semayang tidak salat asar, terbatal amalannya. Jadi ulama kata, kalau lagu tu orang yang tak semayang asar, dia boleh jadi kafir. Seterusnya berdasarkan firman Allah Ta'ala, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jikalau kamu itu syirik, menyekutukan Allah, nescaya akan dibatalkan amalan-amalan mereka yang telah mereka lakukan. Dan firman Allah Ta'ala lagi, wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang sesiapa yang murtad, yang riddah, yang keluar daripada agama, daripada agama kamu, maka dia mati, dan dia itu kafir. Maka mereka itu telah terbatal amalan-amalan mereka di dunia dan di akhirat, dan mereka itu menjadi penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalam neraka. Jadi siapa yang kafir, siapa yang riddah keluar pada Islam, dia amalan-amalan dia terbatal. Jadi antara cerita amalan terbatal ni apa dia? Orang yang meninggalkan solat asar. Penting kata solat asar ni. Itu nak cerita antara kelebihan solat subuh dan solat asar. Iaitu kita ambil balik yang pertama, kelebihan solat subuh itu dia akan masuk syurga. Dia tak masuk api neraka. Lepas tu juga bila orang melakukan solat subuh ini, dia mendapat tanggungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya malaikat akan menceritakan kepada Allah SWT, kita sedang solat. Yang tu cukup baik dah tu. Kalau
Allah SWT tanya kita, kita sedang buat apa? Malaikat bagi tahu kita sedang solat. Kita kerja, kita dalam waktu kerja ni kita duk main tengok Facebook, tengok apa semua benda-benda yang lara lah. Lepas tu dekat-dekat last tu kita buat kerja sikit. Kita tumpu buat kerja. Sedangkan sebelum tu kita duk ralit apa semua. Duk lena ke apa kan. Dekat-dekat last tu kita buat kerja. Lepas tu adalah penyelia tengok. Kita bagi tahu kat bos. Dia buat apa tadi? Dia buat kerja. Naik nama kita dekat bos, kata kita ni bagus. Bukan Allah Ta'ala tak tahu, tapi nak katakan itu kelebihannya. Seterusnya yang kita tekan di sini, kita bila orang solat subuh dengan solat asar ni, dia dapat melihat Allah SWT dengan jelas. Dan yang paling kita rasa takut sekali, barang sesiapa yang meninggalkan solat asar, maka terbatallah amalan-amalannya. Pasal terbatal amalan itu, dia hanya ada kepada solat asar dan kepada orang yang murtad. Wal'iyazubillah. Okay. Yang tu solat, insya-Allah saya tak ada masalah. Kita kan orang yang tengok kepada channel ni, kan tengok kepada rancangan apa ni kita katakan perlis mengaji ni, insya-Allah dalam bab solat, insya-Allah tak ada masalah. Saya nak baca sikit tentang yang kita katakan yang kedua, iaitu tentang tajuk sunat subuh. Iaitu bab takkid rakaatain solat sunnatus subhi. Iaitu bab penekanan kepada solat sunat subuh. Yang ni kadang-kadang orang tak buat. Dia boleh semayang tarawih 8 rakaat ke 20 rakaat ke, tapi kadang-kadang dalam solat sunat dia tertinggal. Rebutlah di bulan Ramadan ni untuk melakukan solat sunat, terutamanya solat sunat subuh. Pasal apa kita nak cerita di sini? Saya tertarik dengan solat sunat subuh ni, iaitu an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an min qabli zuhri wa rak'ataini qabla ghada. Baca hadis dulu, kemudian kita huraikan sekali. Wa anha qalat, an Aisyah katanya, lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala rak'ataini fajr, muttafaqun alaih. Wa anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'ata fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Seterusnya hadis riwayat Muslim. Seterusnya an Abdullah bin Bilal an Abi Abdullah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyuzinahu bi salatin ghada. Fashaghalat Aisyah Bilalan bi amrin sa'alathu anhu hatta asbaha jiddan. Faqama Bilalun fa'azanahu bis salah wa taba'a azanahu falam yakhruj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma kharaja shalla bin nas fa akhbarahu anna Aisyata shaghalathu bi amrin sa'alathu anhu hatta asbaha jiddan wa annahu abta alaihi bil khuruj faqala ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam inni kuntu raka'tu rak'ataini fajri faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah innaka asbahta jiddan faqala law asbahtu akthara mimma asbahtu la raka'tuhuma wa ahsantuhuma wa ajmaltuhuma. Hadis rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Okey, daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan, Nabi nak ikut Nabi ni, Nabi tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum Zuhur. 4 rakaat sebelum Zuhur. Zuhur 4 rakaat, 4 rakaat sunat sebelum Zuhur tu dia tak tinggal. Nabi tak tinggal. Dan 2 rakaat sebelum solat subuh.
solat sunat subuh. Solat subuh 2 rakaat sebelum subuh. Maksudnya solat sunat subuh. Nabi tidak tinggal. Satu. Daripada Aisyah juga katanya, tidaklah Nabi SAW mengambil yang terlalu bersungguh-sungguh. Terlalu bersungguh-sungguh daripada perkara-perkara sunat, daripada melakukan solat sunat subuh. Nabi dalam solat sunat ni, yang Nabi yang bersungguh-sungguh nak menunaikan solat tu apa dia? Solat sunat subuh. Nabi tak tinggal. Hadis yang kedua. Hadis yang ketiga. 2 rakaat sunat subuh lebih baik daripada dunia dan apa yang ada padanya. Dan yang keempat, daripada Abu Abdullah, iaitu Bilal bin Rabah, yang ada juru azan Rasulullah SAW, bahawasanya dia mendatangi Rasulullah SAW untuk memberitahukan tentang masuknya salat subuh. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mempersibukkan Bilal dengan sesuatu urusan yang ditanyakan oleh Aisyah kepada Bilal itu. Sehingga waktu pun menjadi lewat pagi. Selanjutnya Bilal berdiri lalu memberitahu dengan maksudnya waktu solat, dan beliau Rasulullah SAW mengikuti pemberitahuannya. Rasulullah SAW belum lagi keluar. Setelah beliau Rasulullah SAW keluar, lalu Rasulullah SAW sembahyang dengan orang yang banyak. Bilal kemudian memberitahu kepada Rasulullah SAW bahawa Aisyah mempersibukkan dirinya dengan sesuatu perkara yang ditanyakan kepadanya, sehingga waktu itu menjadi lewat. Nabi SAW terlambat keluarnya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya saya tadi melakukan sembahyang 2 rakaat sebelum subuh. Bilal bertanya, wahai Rasulullah, tadi sudah berpagi-pagi. Rasulullah SAW menjawab, andainya saya berpagi-pagi lebih pada tadi ataupun lebih lewat daripada tadi, nescaya saya akan melakukan 2 rakaat dan saya perbaguskan lagi dengan serta saya memperindahkan lagi. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Okey, daripada 4 hadis ni, apa cerita dia? Yang pertama, Nabi semayang sunat, Nabi tidak meninggalkan semayang sunat zuhur 4 rakaat, sunat subuh 2 rakaat. Nabi tak tinggal. Aisyah beritahu, isteri Nabi beritahu. Hadis pada Aisyah juga, iaitu Nabi tidak ada solat sunat yang betul-betul Nabi ambil berat, Nabi bersungguh-sungguh, melainkan solat subuh 2 rakaat. Kita katakan kita dalam bab solat ni, bila cerita macam tu, Nabi tak tinggal, Nabi bersungguh-sungguh, kadang-kadang dia tak berapa nak mai semangat buat lagi. Mai hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ni mungkin boleh jadi semangat kepada orang. Orang nak ikut Nabi, memang kita tahu semua nak ikut Nabi, nak ikut cara sunnah Nabi, nak ikut cara Nabi buat. Tapi bila tak ceritakan pahala ni, kadang-kadang orang tak berapa nak semangat. Kata hadis yang pertama, cerita Nabi buat. Nabi tak tinggal sembahyang 4 rakaat solat sebelum zuhur, 2 rakaat subuh. Yang kedua, Nabi bersungguh-sungguh dalam menunaikan solat 2 rakaat sebelum subuh. Hadis yang ketiga, kan, nak bagi tahu kata 2 rakaat solat fajar khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan apa yang ada pada dunia. Apa nak kata? Apa yang kata lebih baik daripada dunia dan apa yang ada pada dunia? Dunia ni kita nak apa? Kalau kita katakan nak istana, tak mahu dah rumah, nak istana kita nak. Kita nak kereta mewah, kalau boleh kita ada helikopter sendiri. Kita nak isteri yang baik, yang cantik, yang rajin. Semua kita nak. Ada syarikat besar, ada semualah yang kita katakan yang hebat-hebat tu semua ada kat kita. Nak jadi pemimpin, nak jadi semua orang ikut cakap kita, semua orang tak komplain kita, semua orang puji kita.
Kan? Itu kita katakan dunia yang kita nak. 2 rakaat subuh lebih baik daripada semua yang kita teringin tu. Khairun minad dunya wa ma fiha. Sebab tu kalau kita pernah tengok dulu, orang katakan jutawan-jutawan dia letakkanlah Bill Gates, dia letakkan Tan Sri Al-Bukhari apa semua tu, dia letakkan senarai-senarai nama orang-orang jutawan-jutawan ni. Nombor 1 tu orang yang melakukan solat sunat subuh 2 rakaat. Nak apa lagi? Jangan tinggalkan solat sunat subuh. Kalau kita terlewat pun, seperti mana hadis yang keempat, terlewat pun lakukan solat sunat subuh. Tambah-tambah kita kata sekarang ni kita tengah dalam keadaan kita sahur. Kita sebelum bangkit sahur itu, kepada ibu-ibu, kepada isteri-isteri, dia boleh solat sunat tahajud dulu. Lepas tu dia masak. Kan? Lepas tu kepada suami, habis dah makan apa semua tu, bila masuk azan, sembahyang sunat 2 rakaat dulu. Lepas tu berjamaah pula. Dengan berjamaah subuh tu. Saya suka cerita sikit tentang jemaah subuh ni. Iaitu, kita ambil satu ni tentang solat berjamaah subuh ni. Iaitu satu hadis Nabi SAW. An Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sallal isya fil jamaah faka'annama qama nisful lail wa man salla subhi fil jamaah fi jamaah faka'annama sallal laila kullah. Hadis rawahu Muslim. Daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang sesiapa yang salat Isya secara berjamaah, seolah-olah dia bangun separuh malam. Dan barang sesiapa yang menunaikan salat subuh secara berjamaah, seolah-olah dia salat seluruh malam. Hadis riwayat Muslim. Ambillah kesempatan ni tuan-tuan, puan-puan, yang mana kita katakan sempena musim PKP ni, sempena dengan bulan Ramadan ini, orang masing-masing kita katakan solat berjamaah, solat Isya berjamaah, solat subuh berjamaah. Kerana dengan solat-solat itu, sikit kalau kita katakan solat berjamaah tu, seolah-olah dia bangun seluruh malam. Solat Isya dan solat subuh secara berjamaah. Kalau dia solat Isya saja, separuh malam. Kalau dia solat Isya dan subuh, dia dapat keseluruhan malam. Lepas tu tambah pula dengan amalan dia, dengan solat sunat dia, solat sunat subuh dia, iaitu solat sunat subuh tu apa dia? Khairun minad dunya wa ma fiha. Nak apa lagi? Kita tak lama kita hidup dalam dunia ni. Jadi rebutlah peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dengan serebut-rebutnya. Mudah-mudahan dengan amalan-amalan ini dapat kita katakan dapat menambahkan pahala kita di akhirat nanti. Okey, sebagai kita ni jangan tinggal seperti manalah hadis Nabi yang mana diriwayatkan oleh Aisyah, Nabi tidak meninggalkan 4 rakaat subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat subuh. Nabi bersungguh-sungguh dalam melakukan salat 2 rakaat subuh. Dan sebagai kita katakan sebagai pengajaran pada ni juga, solat sunat subuh 2 rakaat sahaja, bukan 4. Kok-koklah imam tu lambat ke apakah kita nak semayang 4, tak. 2 rakaat saja solat sunat subuh. Nak solat 4 rakaat, solat sunat sebelum asar. Itu 4 rakaat. Sebelum subuh 2 rakaat. Dan 2 rakaat solat sunat subuh ini, 2 rakaat itu 2 rakaat yang ringan, bukan 2 rakaat yang berat. Iaitu berdasarkan dengan cerita Aisyah radhiyallahu anha, yang mana dia tanya kepada Nabi, baca Fatihah ke tak?
Nak kata solat sunat subuh itu terlalu pendek. Tak payah nak baca panjang-panjang apa semua tak. Nak baca panjang sembahyang subuh. Solat sunat subuh dia baca dalam keadaan pendek. Seterusnya, daripada sini juga, daripada yang kita bacakan juga di hadis-hadis ini, nak ceritakan juga bahawa sembahyang sunat zuhur, minta maaf, solat sunat zuhur, sebelum zuhur itu 4 rakaat. Berdasarkan hadis ini, sebelum zuhur 4 rakaat dengan 2 salam, dan juga lepas solat solat zuhur 2 rakaat. Maksudnya solat zuhur ini dia 4 sebelum, 2 selepas. Itu solat sunat asar. Okey. Lepas tu, macam mana yang kita tahu, macam mana yang disebutkan ini, Nabi SAW tidak meninggalkan. Nabi SAW dalam solat sunat ini, Nabi bersungguh-sungguh. Dan kita nak ikut Nabi, firman Allah SWT, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Surah Al-Ahzab. Dan adalah Rasulullah SAW itu adalah uswatun hasanah, ataupun satu ikutan yang baik kepada siapa yang nak kepada Allah dan hari akhirat dan mengingati Allah dengan banyak. Wallahu alam. Rasanya cukup dulu untuk kali ini. InsyaAllah sama-sama kita melakukan, kita mengamalkan apa yang telah dibacakan untuk diri saya dan tuan-tuan. Mudah-mudahan kita mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.